Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk subjek PGT 219, pengantar kaedah mengajar ilmu kemanusiaan, kumpulan kami ditugaskan untuk menyiapkan tentang kaedah lakonan. Kumpulan kami dianggotai oleh saya sendiri iaitu Muhammad Hakim bin Abdul Hamid beserta dengan kawan saya Muhammad Sirhan Zulhilmi bin Ferdinand dan juga Muhammad Rafi bin Abdul Dahi. Untuk bahagian pengenalan, kaedah lakonan dapat dijadikan sebagai wadah dalam proses PDP yang berkesan. Kaedah lakonan ini juga berpusatkan pelajar di mana pelajar akan memainkan watak dan perwatakan yang diberikan dengan sepenuh hati dan penuh penghayatan. Kaedah lakonan ini juga dapat menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan lebih ceria. Tujuan kaedah lakonan ini diwujudkan adalah untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek efektif, iaitu pelajar dapat memahami dan menghayati nilai-nilai daripada lakonan. Kaedah lakonan dapat memastikan pelajar mengingati balik apa yang mereka tonton dan apa yang mereka lakonkan dan dapat mengaplikasikan dalam proses pembelajaran maupun dalam peperiksaan. Yang kedua adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur paralinguistik iaitu nada dan intonasi dan menggunakan linguistik, mimik muka, gerak tangan, kepala dan lain-lain. Dalam proses menyampaikan lakonan itu, mereka akan menggunakan sepenuh panca indera, suara, gerak tangan, kepala dan lain-lain dengan sepenuhnya. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki aktiviti pelajaran, iaitu dapat membantu pelajar mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan. Kaedah lakonan ini dapat memastikan mereka dapat meningkatkan keyakinan diri. Hal ini kerana apabila seorang guru kerap menggunakan kaedah lakonan di mana pelajar ini perlu berhadapan dengan pelajar lain dan mereka perlu memainkan watak yang diberikan. Terdapat beberapa teknik lakonan yang menjadi asas dalam kaedah lakonan. Yang pertama adalah boneka, yang kedua simulasi, yang ketiga cerita membaca, yang keempat teater bercerita, yang kelima skrip, yang keenam improvisasi dan ketujuh mimos dan yang terakhir adalah pantomim. Untuk teknik lakonan yang pertama iaitu teknik lakonan yang menggunakan boneka. Guru perlu menyediakan satu boneka yang dapat melambangkan watak-watak tertentu sepertinya menggunakan boneka jari, boneka tangan, boneka batang dan sebagainya. Dengan adanya boneka yang digunakan, murid-murid dapat memainkan peranan serta dapat menimbulkan situasi dengan jalan cerita yang telah direka. Untuk teknik boneka ini juga, guru perlu menyediakan satu skrip ataupun guru dapat memberi peluang kepada pelajar membuat cerita secara spontan. Untuk teknik lakonan yang kedua iaitu teknik lakonan yang menggunakan kaedah simulasi. Aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara di dalam kelas. Terdapat dua simulasi yang digunakan di dalam kelas iaitu teknik sosiodrama dan main peranan. Sosiodrama ini bermaksud guru memberikan skrip terlebih dahulu kepada murid-murid dan menceritakan jalan cerita untuk dilakonkan. Manakala main peranan, guru tidak memberikan skrip dan lakonan dibuat secara spontan. Watak diberikan berdasarkan cerita yang ingin dilakonkan. Yang ketiga iaitu teknik cerita membaca. Cerita membaca ini bermaksud satu aktiviti drama yang melibatkan sekumpulan pelajar membaca dengan intonasi yang betul dan penuh penghayatan. Pergerakan mimik muka dan pergerakan badan boleh dilakukan. Contoh untuk teater membaca adalah murid-murid diminta untuk membaca kisah kura-kura dan arnab. Seterusnya adalah teknik lakonan bercerita. Teknik lakonan bercerita, murid diberikan peluang terlebih dahulu untuk
membina skrip, dan teknik lakonan ini dilakukan secara spontan. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen dan prosa klasik. Teknik bercerita melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. Pencerita akan menyampaikan cerita dan pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. Seterusnya adalah teknik lakonan yang menggunakan skrip. Kaedah lakonan berskrip merupakan satu kaedah lakonan yang mana guru akan memberikan skrip kepada pelajar terlebih dahulu sebelum aktiviti lakonan diteruskan. Guru perlu memberikan skrip lebih awal dan memberikan masa kepada pelajar untuk membuat persediaan di rumah. Sebagai contoh, dalam pembelajaran Komsas Bahasa Melayu, guru menyediakan skrip berkaitan watak tertentu untuk pelajar, kemudiannya memberikan peluang kepada pelajar tersebut untuk menghafal skrip dan menjiwai watak tersebut. Selepas itu, dalam kelas yang seterusnya barulah aktiviti lakonan dijalankan sama ada menggunakan prop ataupun tidak. Teknik kaedah lakonan berskrip dapat membina satu kemahiran intrapersonal dan interpersonal murid. Seterusnya adalah teknik lakonan improvisasi. Teknik kaedah improvisasi adalah satu aktiviti lakonan yang dilakukan secara spontan dan situasi yang tidak dirancang. Ia boleh melibatkan satu kejadian atau situasi dalam kehidupan harian murid ataupun menggunakan imajinasi mereka. Murid berperanan mencipta dialog dan melakukan sesuatu aktiviti secara spontan mengikut arahan yang ditetapkan. Aktiviti improvisasi dapat menjadikan satu latihan untuk meningkatkan daya imajinatif dan kreatif murid dalam menggunakan bahasa dan yang berkesan. Aktiviti ini juga dapat melatih murid sentiasa bersedia memberi tindak balas spontan apabila diperlukan. Improvisasi juga dapat meningkatkan daya penghayatan murid agar lebih peka terhadap objek, situasi dan peranan yang ditentukan. Teknik lakonan yang seterusnya adalah teknik lakonan pantomim. Teknik lakonan pantomim ini adalah satu bentuk lakonan yang skripnya tidak dilafazkan oleh pelakon tetapi dibaca oleh pelajar lain serentak dengan aktiviti lakonan yang dilakukan. Ini bermaksud pelakon dan pembaca adalah individu yang berbeza. Pelakon dan pembaca perlulah menghayati watak skrip sebelum lakonan dilakukan. Untuk teknik lakonan yang terakhir iaitu teknik lakonan mimos. Kaedah lakonan mimos ialah kaedah lakonan yang dilakukan dengan menggunakan wajah dan gerak tubuh yang jelas semasa berlakon. Selain itu, kaedah lakonan ini juga menggunakan kaedah lakonan dijalankan tanpa menggunakan skrip. Bagi menjayakan kaedah lakonan mimos dalam pengajaran, guru perlu menyediakan situasi terlebih dahulu, kemudian memilih murid yang dipercayai berkemampuan untuk melakonkan watak yang diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suranzul Hilmi bin Ferdinand. Nama matrik 145-921. Seterusnya saya akan membentangkan prinsip pelaksanaan kaedah lakonan lah. Prinsip yang pertama adalah peristiwa yang sesuai. Seorang guru hendaklah memilih perisian konten yang sesuai untuk digunakan dalam kaedah lakonan dalam pengajaran ini. Hal ini bermaksud guru hendaklah menggunakan kaedah ini terhadap subjek yang sesuai, dan hal ini dapat memudahkan lagi guru ataupun murid untuk melakonkan dan juga untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Seterusnya adalah murid ataupun pelakon memahami situasi. Hal ini berfokus kepada pelajar di mana
belajar hendaklah memahami dialog yang digunakan. Habis itu juga belajar juga harus mengingati watak dan juga jalan cerita terhadap subjek tersebut ataupun semasa sesi pengajaran yang diajar oleh guru ataupun sebuah subjek tersebut. Seterusnya juga adalah penjelasan kepada penonton. Hal ini di mana dia berfokus kepada guru, di mana guru hendaklah menjelaskan perincian tugasan apa yang hendak dilakukan oleh murid-murid ataupun apa topik yang hendak dilakukan oleh murid-murid. Habis selepas itu juga guru juga hendaklah menjelaskan segala watak-watak yang hendak dilakukan, menjelaskan sinopsis ataupun ringkasan mengenai topik yang akan dilakukan oleh murid-murid. So hal ini dapat membuatkan murid-murid lebih memahami, memiliki gambaran yang sangat jelas lah untuk melakukan aktiviti ataupun sesi pengajaran dalam kegiatan lakonan. Seterusnya, prinsip seterusnya adalah pelakon yang sesuai. Hal ini bermaksud guru dalam memilih murid yang mampu membawakan watak dengan baiklah. Hal ini untuk memudahkan murid yang lain untuk memahami. Selepasnya juga hal ini dapat memastikan maklumat dan isi penting yang hendak disampaikan dalam topik tersebut dapat disampaikan oleh murid dengan baik dan juga murid mudah untuk memahamilah apa yang ingin disampaikan, isi penting dalam persembahan lakonan tersebut. Seterusnya juga ia juga menggalakkan semua murid untuk berlakon. Hal ini di mana semua murid hendaklah mencuba untuk berlakon, untuk berbicara di depan orang ramai ataupun untuk menyampaikan maklumat secara lakonan. Dan prinsip yang terakhir adalah perbincangan dan seterusnya adalah mudah untuk dilakukanlah. Hal ini di mana guru dalam memiliki kaedah yang mudah ataupun memiliki creativity untuk memastikan murid tidak terbeban ataupun tidak kesusahan dengan apa yang ingin dilakukan. Hal ini juga merujuk kepada guru telah menyediakan ataupun menggunakan props yang mudah dan tidak berbahaya, yang senang yang mudah dicari. Hal ini dapat melancarkan lagi proses pengajaran menggunakan kaedah lakonan. Dan akhir sekali adalah perbincangan selepas lakonan lah. Hal ini di mana guru dan murid membincangkan isi yang terdapat dalam lakonan. Hal ini juga dapat memastikan murid faham apa yang disampaikan. Hal ini bermaksud guru hendaklah mengupas apa yang tersirat dan tersurat dalam lakonan yang dipersembahkan oleh murid-murid in order to disampaikan maklumat-maklumat terhadap sebuah topik yang diajar oleh guru. Seterusnya adalah kaedah pelaksanaan kaedah lakonan. Terdapat 3 tahap, yaitu sebelum, semasa dan selepas. Yang pertama sekali adalah sebelum. Dalam sebelum ini terdapat 2 komponen, yaitu guru dan murid ataupun guru dan pelajar. Untuk konteks guru sebelum melakukan kaedah lakonan ini, dia hendaklah merancang dan menyediakan RP. RP ini adalah yang sangat penting lah untuk seorang guru apabila ingin mengajar. So hal ini dapat memastikan topik yang diajar itu berkesan atau tidak, ataupun kaedah-kaedah yang digunakan tuh berhasil atau tidak. Seterusnya adalah menyediakan alat bantu mengajar ABM. Hal ini dapat membuat murid lebih bersemangat, lebih teruja dan juga lebih mudah untuk memahami lah. Seterusnya adalah merancang cara penyampaian. Guru dalam menyampaikan guru dalam merancang cara penyampaian yang tidak digunakan semasa mengajar. Hal ini dapat melancarkan lagi lah penyampaian guru terhadap murid. Seterusnya dari konteks pelajar pula,
ia hendaklah dipastikan dalam keadaan yang bersedia untuk menerima ilmu, khususnya murid mendengar dan memahami pandangan guru. Dan paling terakhir adalah membaca topik terlebih dahulu. So guru hendaklah memberi waktu pada awal waktu sesi pengajaran itu untuk murid memahami membaca topik terlebih dahulu. So ini akan memberi gambaran awal untuk murid, dan gambaran tersebut akan dapat memudahkan murid untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh guru selepas itu. Adalah semasa. Untuk semasa guru dia akan memberikan penerangan tentang isi kandungan serta cara untuk melakukan topik yang diberikan. Hal ini bermaksud guru akan menunjukkan ataupun memberi idea kepada murid, dan juga memberi penerangan yang lengkap kepada murid terhadap apa yang akan murid hendak lakukan, ataupun apa teknik-teknik yang hendak akan dilakukan oleh murid untuk memastikan murid lebih bersedia lah. Seterusnya adalah percakapan kelas kepada kumpulan yang kecil. Hal ini dapat membantu guru untuk lebih fokus, dan juga membantu guru untuk memudahkan guru untuk memberi tugasan kepada murid-murid lah. Seterusnya adalah agikan spesifik tugasan kepada pelajar untuk membuat persiapan dan sesi perbincangan. Hal ini guru akan memberikan topik-topik kepada murid, dan juga akan menggalakkan murid berkomunikasi dua hal, brainstorming tentang apa yang mereka hendak lakukan, berbincang tentang persembahan yang akan mereka lakukan. Akhir sekali adalah lakonan dimulakan mengikut ketetapan tugasan yang telah diberikan kepada setiap kumpulan. Hal ini bermaksud murid-murid akan memulakan lakonan mengikut nombor ataupun kedudukan mereka di dalam topik tersebut. Contohlah sebagai permulaan, pertengahan, dan juga yang paling akhir macam itu. Untuk pelajar pula, pelajaran dalam fokus terhadap penerangan yang diberikan oleh guru lah, agar mereka mudah untuk memahami, dan juga akan mudah untuk mereka merancang apa yang mereka hendak lakukan. Terusnya duduk dalam kumpulan yang guru tetapkan, meneliti dan memahami tugasan yang diberikan oleh guru di dalam kumpulan masing-masing. Hal ini adalah seperti yang saya kata, dong akan memahami dan juga akan mula merangka, akan mula merancang, membina skrip dan sebagainya. Terusnya adalah berbincang dengan ahli kumpulan mengikut tempo masing ditetapkan, dan terakhir sekali adalah fokus terhadap persembahan laporan dan mencatat isi. So maksudnya maksudnya semasa kumpulan lain membuat persembahan, mereka dalam mencatat isi penting, dan juga akan mereka akan mudah untuk mengemukakan soalan kepada guru apabila selesailah sesi lakonan tersebut. Dan seterusnya adalah selepas keadaan pelaksanaan berlakon. Untuk guru, guru akan memberi komen terhadap lakonan yang telah dipersembahkan oleh murid. So maksudnya guru akan memberi akan menjadi juri lah, atau bukanlah juri, akan memberi komen apa yang oke, apa yang tidak oke, apa yang perlu diperbetulkan, dan apa juga poin yang kurang tepat ataupun tidak tepat lah. So hal ini dapat membantu murid untuk lebih paham dan sebagainya. Terusnya adalah bimbing murid untuk membuat penilaian. So maksudnya guru akan menggalakkan murid-murid lain untuk membuat penilaian, sama-sama menanyakan soalan. Terusnya berbincang dengan murid mengenai isi penting terdapat dalam buku tersebut, dan juga membuat rumusan. Seterusnya untuk pelajar dapat mengetahui kebaikan dan kelemahan laporan yang diberikan oleh guru.
membuat penilaian berkenaan watak dalam cerita dan juga atau situasi lakonan. Keluarkan sisi penting yang berkaitan dengan pengajaran berdasarkan lakonan yang dipersembahkan. Dan terakhir sekali adalah lebih mudah memahami dan mengingati suatu subjek. So ini hal ini bermaksud apalagi kaedah lakonan ini sangat-sangat memberi impak juga lah kepada murid dari in terms of dia pemikiran dan juga orang punya ingatan lah, sebab lakonan ini adalah satu hiburan dan hiburan itu sangat mudah untuk diingati oleh orang dan juga sangat orang bilang sangat berhasil lah untuk digunakan dalam sisi pengajaran. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rafi bin Abdul Dahi seterusnya akan membentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran mikro kaedah lakonan. Kelebihan yang pertama ialah murid lebih memahami topik. Hal ini kerana lakonan yang dilakukan sendiri oleh murid ataupun yang ditunjukkan oleh guru akan mudah untuk membuatkan murid mengingat sesuatu topik. Hal ini kerana jika mereka terlibat secara langsung dengan peristiwa-peristiwa ataupun suasana yang menggembirakan mereka ataupun kena dengan hidup mereka ataupun membuat mereka sedih, ini akan secara langsung membuatkan murid tersebut senang untuk mengaitkan lakonan dengan pembelajaran pada masa itu. Seterusnya ialah suasana pembelajaran yang lebih menarik. Pembelajaran mikro kaedah lakonan selalunya memerlukan bahan bantu mengajar yang banyak. Jadi penggunaan bahan bantu mengajar ini akan membuatkan kaedah pembelajaran ini akan lebih menarik dan suasana pembelajaran itu tidak akan membosankan. Sebagai contoh bahan bantu mengajar seperti murid-murid yang melakukan lakonan akan memakai kostum-kostum ataupun menggunakan bahan-bahan gitar semula yang mereka buat sendiri, dan sudah pastinya ini akan menjadikan suatu pembelajaran itu sangat-sangat menarik dan juga best. Seterusnya ialah hubungan antara murid dan guru bertambah rapat. Kaedah pembelajaran mikro kaedah lakonan ini akan memerlukan banyak masa yang terluang antara guru dan murid. Jadi ini akan menjadi peluang kepada guru untuk memahami murid mereka dengan lebih mendalam dan mengetahui sifat-sifat mereka dengan lebih terperinci. Seterusnya ialah dapat mengasah kemahiran interpersonal dan intrapersonal murid. Kemahiran intrapersonal dapat diasah melalui penglibatan murid ataupun kerjasama mereka dalam melaksanakan tugas bersama-sama. Manakala kemahiran interpersonal pula dapat diasah sebagai contoh sifat kepimpinan mereka ataupun sifat bekerjasama mereka melakukan tugasan dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut ataupun lakonan tersebut. Seterusnya ialah merangsang daya berfikir. Kaedah lakonan yang selalunya akan menyebabkan murid-murid dapat merangsang daya berfikir ke tahap yang lebih tinggi. Hal ini kerana mereka akan berusaha sedaya upaya untuk berfikir dan mencari idea untuk memberikan lakonan yang terbaik dan juga menarik. Persaingan sehat juga akan berlaku di mana mereka akan mencuba menjadi untuk terbaik. Jadi mereka yang mendapat ide yang lebih kreatif dan menarik akan menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk melakukan lakonan tersebut. Seterusnya ialah murid lebih mahir dalam pertuturan. Murid akan lebih mahir dalam pertuturan kerana mereka akan terdedah kepada umum. Maksudnya di situ mereka akan berlakon di hadapan rakan-rakan dan guru mereka. Ini akan menambah keyakinan mereka untuk bertutur di hadapan rakan-rakan dan juga guru-guru. Pada masa yang sama meningkatkan tahap kemahiran bertutur mereka, sama ada bertutur dengan guru dan rakan ke tahap yang lebih tinggi.
Oke, seterusnya ialah kelemahan-kelemahan pembelajaran mikro kaidah lakonan. Oke, antara kelemahannya ialah memerlukan persediaan yang rapi. Oke, kaidah lakonan memerlukan persediaan yang rapi ataupun perancangan yang awal. Jadi, jika seseorang guru itu tidak membuat perancangan awal ataupun perancangan dan persediaan yang rapi, ini akan membuatkan sesuatu kaidah tersebut akan sukar untuk dilakukan. Seterusnya ialah sukar mengadaptasi realiti kepada lakonan. Oke, ini akan menjadi kesukaran terhadap murid untuk mengadaptasi realiti kepada lakonan karena lakonan yang dilakukan oleh murid terhad kepada pengalaman yang terjadi kepada hidup murid tersebut. Jadi mereka mereka masih lagi kurang mengetahui banyak perkara dan lakonan mereka terhadap pengetahuan mereka sahaja. Seterusnya ialah pelajar merasa terbeban. Okey, lakonan ini akan memerlukan banyak persediaan dan juga banyak kemahiran. Jadi ini akan membuatkan pelajar akan merasa terbeban kerana mereka yang selalunya mereka yang tidak pernah berbuat demikian akan merasa lebih takut dan gugup untuk melakukan perkara yang mereka tidak pernah lakukan atau tidak biasa lakukan. Seterusnya ialah sukar untuk dikendalikan. Hal ini kerana murid-murid akan bekerjasama dalam kumpulan-kumpulan yang ramai. Jadi kumpulan-kumpulan yang ramai akan menyebabkan mereka ada yang bergaduh, ada yang berselisih faham dalam memahami sesuatu ataupun berbincang dalam topik lakonan mereka. Jadi ini akan menyebabkan mereka sukar untuk dikendalikan. Seterusnya ialah berkemungkinan terkeluar dari objektif pembelajaran. Hal ini kerana murid-murid yang tidak memberi perhatian yang lebih ataupun mempunyai pengalaman yang kurang akan mendapat pemahaman yang berbeza dari arahan yang diberikan oleh guru. Jadi berkemungkinan lakonan yang akan mereka berikan, yang akan dorang persembahkan terkeluar daripada objektif pembelajaran. Seterusnya ialah sukar mengawal kelas. Okey, seorang guru yang akan mengawal kelas tersebut akan menghadapi kesukaran kerana murid-murid akan mula sibuk dan berbincang antara mereka untuk melakukan persembahan. Jadi ini akan membuatkan kelas itu menjadi heboh dan bising. Jadi adalah ianya akan membuatkan guru tersebut sukar sangat untuk mengawal kelas, terlebih lagi dalam bilangan yang ramai. Seterusnya ialah prestasi lakonan yang kurang baik akan muncul. Okey, kumpulan yang ramai ataupun pelajar secara berkumpulan melakukan lakonan akan membuatkan guru memunculkan prestasi terhadap kumpulan yang kurang prestasi kumpulan yang kurang baik dan ada juga prestasi kumpulan yang baik. Jadi ini akan membuatkan pelajar-pelajar tersebut ataupun guru tersebut kadang-kadang bosan, dan yang lain pun kadang-kadang murid-murid yang lain pun kadang-kadang tidak memberi perhatian yang lebih. Seterusnya ialah murid terlibat saja mendapat pengalaman. Hal ini kerana murid-murid yang berkemungkinan pada masa itu tidak dapat hadir dan tidak dapat bersama-sama membuat lakonan tersebut tidak akan mendapat pengetahuan kerana murid-murid yang terlibat sahaja dalam lakonan dan berlakon bersama rakan-rakan mereka yang akan mendapat ilmu dan juga pengetahuan tersebut. Seterusnya ialah memerlukan alat bantu mengajar. Okey, murid-murid ataupun guru-guru memerlukan alat bantu mengajar yang sangat banyak untuk menjadikan lakonan mereka itu lebih realistik ataupun lebih menarik. Jadi ini akan menyebabkan guru-guru ataupun murid-murid tersebut terpaksa berbelanja menggunakan duit mereka untuk membeli bahan-bahan alat bantu mengajar. Okay, akhir sekali dapatlah dirumuskan bahawa pembelajaran mikro melalui kaedah lakonan sangat penting dalam kaedah pembelajaran murid-murid di sekolah. Kaedah ini juga banyak memberi manfaat sama ada kepada murid dan juga kepada guru.
Oleh itu adalah menjadi tanggung jawab sebagai seorang guru untuk memastikan ilmu yang disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan seharian murid. Dan ini adalah kaidah yang sangat sesuai digunakan sebagai medium penyelesaian masalah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.